Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube again. Okay, hari ni kita nak buat kelainan sikit lah. Macam sebelum ni aku banyak buat review lah, apalah. Hari ni kita nak buat kisah seram dekat Bukit Fraser. So if you guys new here, you guys belum subscribe, please subscribe and support me for the next video content. Okay, actually cerita seram ni tentang satu tempat yang famous lah dekat Malaysia ni. Bagi aku famous. Nama dia Bukit Fraser Hill. Okay, adalah sebelum ni yang dia orang shooting dekat Fraser Hill. Ada satu cerita Melayu tu, arahan under adik Samsul Yusof dekat situ. And then tapi kisah ni berlaku sebelum itu lagi. Kalau kita buka Google, kita search pasal Fraser Hill ni, memang tempat yang agak keras lah sikit. Tapi depends on situation. Kalau kita tak kena, itu kita lucky lah. Tapi aku adalah kisah seram dekat situ dengan kawan aku ramai-ramai. Okay, nak dijadikan cerita. Okay, Fraser Hill ni tempat yang kalau kita tahu, tempat tarikan pelancong lah juga. Dia macam Cameron Highland, Genting Highland, sebab dia tempat yang sejuk kan. So kalau macam nak release tension, Fraser Hill tempat yang bagus lah bagi aku. Sebab dia tak terlalu crowded, tak ramai orang yang pergi. Yang pergi pun kebanyakan riders. Lepas tu ada geng-geng kereta yang datang untuk ambil gambar dekat jam yang dekat tengah roundabout tu lah. Yang nak jadikan cerita seram sekarang ni. Okay, cerita seram ni berlaku okay, actually kita orang decide untuk pergi ke Cameron Highland. Tapi disebabkan itu ada masalah yang kita tak boleh nak halang itu. So kita macam okay lah, kita orang decide untuk pergi ke Bukit Fraser. Lagipun Bukit Fraser dari tempat aku ke Bukit Fraser tu sangat dekat lah. Ambil masa dalam sejam lebih lah. Sejam 20 minit ke 30 minit, depends lah. Okay, so kita orang pergi tu dalam 8 orang actually. So kita orang sewa satu kereta ni lah, kereta MPV. Kereta Polda Azhar masa tu. Sebab kita orang ada satu kereta yang kawan aku punya. Kereta dia boleh pack dalam 5 orang saja. So yang nak ikut 8 orang. So kita decide lagi untuk sewa kereta. Pada hari macam esok kita nak pergi, hari kita sewa kereta. So kita orang tak expect apa pun akan berlaku. Sebab kita orang dalam mood vacation. Kita orang macam nak fun pergi situ, nak release tension. Sebab kerja kita orang selalu bagi stress kat diri kita orang. So kita orang gerak dari tempat kita orang ni, which is di Selangor. Selangor kita orang pergi ke Fraser Hill dalam pukul 6. Tapi kita orang gerak pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi tu kita orang pergi pick up kawan-kawan kita orang lah yang berdekatan dengan kita orang. So yang ada yang duduk sekali, kita ambil semua sekali. And then start benda ni berlaku bila kita orang start lah. Pukul 6.30 tu kita orang dah gerak dari Selangor ke Fraser Hill. So masa tu semua barai sebab geng-geng lelaki ni semua ada yang tak tidur sebab terlalu excited nak pergi ke Bukit Fraser. Sebab yalah, kita tahu kan Bukit Fraser tu sejuk and ada waterfall and everything. Sebab ada yang tak pernah pergi, tapi aku pernah pergi. Yang aku pergi ni untuk kali kedua. Sebab yang first time aku pergi, aku tak pergi menginap di sana. Aku pergi just makan kat situ. Sebab di situ bagi aku ramai orang tak tahu kot. Sebab di Bukit Fraser Hill tu ada the best tom yum and the best hot chocolate dekat Fraser Hill tu. Macam aku tak pernah jumpa lah makanan yang macam which is tom yum dengan hot chocolate yang sedap yang apa yang aku makan kat Fraser Hill. So kedai dia berdekatan dengan yang jam lama tu dekat tengah roundabout tu, betul-betul kat tepi tu lah. Sebab dulu aku pernah pergilah. Lepas tu aku decide okay, kita orang pergilah ke situ. So kita orang sampai ke Fraser Hill dalam pukul 2 petang masa tu. Sebab sebelum tu kita ada singgah breakfast dekat mamak. Lepas tu kita orang pergi kedai beli preparation lah untuk kita nak stay dekat rumah tu kan. And then kita orang sampai situ, kita check in dalam pukul 2.30. Kita ambil kunci dekat tuan rumah tu dalam pukul 2.30. So bila kita masuk je dalam apartment tu actually sangat besar dan banyak. Dia tersusun, which is belakang ada 4 apartment kalau tak silap. Depan ada 2 apartment. Dia menghala ke hutan. Betul-betul menghala ke hutan. Bila kita buka balcony punya tingkap tu, dia betul-betul menghala ke hutan lah. So kita nampak macam fresh lah. And then bila kita sampai je ke apartment tu, aku tak tahu lah yang lain perasan ke tak, tapi aku perasan sebab masa tu hari weekend lah. Selalu hari weekend tempat yang ada pelancong ni ramai. Tapi hotel apartment yang kita duduk tu memang tak ramai.
And ada yang aku cakap dekat hot chocolate dengan tom yum yang sedap tu, depan tu ada satu macam hotel yang kecil lah, yang mini, lebih kurang macam tu. Tapi dekat situ ramai orang minat. Tapi tempat kita orang, kita nak pergi ke satu tempat tu macam tak ramai orang duduk. And ada sebelum kita sampai ke apartment tu, kita pergi ke satu surau. Aku tak nak judge lah sebab benda surau, tapi kita nak solat masa tu. Bila kita masuk dalam surau, semua orang dalam surau tu pandang kita, pandang yang bukan pandang manusia biasa. Kita orang ambil semayang sampai kita masuk dalam surau tu pun macam dia orang pandang kita pelik. Lepas tu kita orang tengok okey, mungkin kita pakai tak senonoh, tapi kita orang pakai baju sukan dengan seluar track semua macam tu. So lepas tu aku keluar, habis solat tu aku keluar dengan member aku. Aku tanya member aku, nampak benda tadi? Dia cakap nampak. Dia cakap kenapa dia orang pandang kita pelik? Lepas tu cakap, oh mungkin tak pernah kot macam ada orang asing datang solat dekat surau tu. Mungkin yang sewa apartmen atau hotel, dia orang akan solat dekat apartmen dia orang atau hotel dia orang. Tapi sebab sebelum ni mungkin lah kita orang positif. Tapi masa tu aku macam fikir, kenapa dia orang pandang kita macam dia orang tak pernah tengok orang apa. Tapi wallahu-alam, aku tak boleh nak cakap apa. Mungkin they must have a reason lah kenapa dia orang pandang macam tu. Dia macam tengok macam tu. Masa tu aku rasa pelik sangat-sangat tapi disebabkan ramai, so benda tu jadi kita tak fikir panjang. So benda tu jadi fun So aku tak fikir lah lepas tu. So kita dah masuk ke apartment tu. Okay, overall semua okay. Ada dapur, bilik ada 2, toilet ada 2. So kita orang buat macam biasa, kita chill apa semua kan. Tapi nak dijadikan cerita yang malam yang kita orang kena kacau tu, masa tu kita tengah main gitar. Aku tengah main gitar, yang kawan-kawan aku tu enjoy lah menyanyi sekali. Ada yang tengah makan, ada yang duduk atas sofa and everything lah. Kita buat ni lah benda yang sepatutnya kita buat lah. And then kita orang ni macam craving malam tu kita orang nak makan tom yum dengan hot chocolate. Lepas tu okay, aku decide okay lah, kita siap-siap. Malam tu dekat dalam pukul 8 dah habis solat isyak. 8 nak dekat pukul 9. And then kita orang decide okay, semua siap-siap, kita gerak turun lah. Kita orang naik kereta turun bawah. Unfortunately kedai tu tutup. Lepas kita dah sampai kat bawah tu, masa tu keadaan sangat-sangat lengang ya. Masa kita naik kereta, kita turun ke bawah tu sangat-sangat lengang. Satu kereta pun tak ada. Lepas tu kita macam kita ada yang dah overthinking dah masa tu. Tapi macam ada some of kawan aku macam dia apa yang cakap, dia baikkan keadaan kat situ macam dia happykan keadaan itu supaya orang-orang lain tak fikir benda-benda yang macam tu. Then aku pun decide okay lah, kita buat fun. Aku pasang lagu kat radio and then kita nyanyi ramai-ramai. Sebab tu orang tu cakap jangan seronok sangat bila kita ke tempat orang yang kita tak pernah duduk kan. So dah sampai ke bawah, kedai tom yum tu tutup. Okay lah, tapi kita park dekat bawah, kita akan ambil gambar lah kat bawah tu. Kita ada yang buat ambil gambar, ambil video. Okay, so kita orang macam fun sangat sampai tak fikir benda tu. And then kita orang berjalan dekat satu tempat ni, dekat yang tempat kita ambil gambar, dekat macam ada mini tempat kecil punya taman bunga lah. Kecil sangat-sangat lah, tapi boleh lah ambil gambar memang cantik lah dekat area post laju tu kan. So kita orang jalan naik ke atas sikit memang gelap, tak ada orang, tapi sejuk gila. Sebab sejuk tu kita rasa vibe macam best. Dan kita jalan-jalan naik atas. Lepas tu aku rasa macam tak sedap hati. Lepas tu aku perasan yang perempuan sebelah aku tu, dia rasa benda yang sama. In fact dia tak rasa benda tu, tapi aku rasa macam dia ada sense yang macam mana aku ada sense tu. And then dah jalan-jalan, aku terpandang satu tingkap yang dekat hotel sebelah sana. Ada seorang macam lembaga yang berbulu sangat-sangat tinggi dekat tepi tingkap tu. Lepas tu aku rasa macam betul ke apa yang aku nampak? And then aku perasan yang budak perempuan sebelah aku pun nampak apa yang aku nampak. And then aku expect macam tu lah. Aku tak boleh belah. Lepas tu aku duduk diam. Aku diam dalam 5 minit. Masa tu diorang tengah fun-fun lagi Lepas tu aku pun tengok lagi sekali. Betul benda tu besar, berbulu, hitam, berdiri dekat depan balcony, dekat depan
hotel tingkat 5 dekat ujung sekali. Lepas tu aku bagi tahu kawan aku. Lepas tu dia orang yang aku tak beritahu yang geng perempuan, aku beritahu geng lelaki sebab aku tahu perempuan ni cepat kena histeri lah kalau tahu benda macam tu kan. Jadi aku beritahu kawan aku lelaki, so semua pandang benda tu. And then aku cakap, okay, kita patut belah. Lepas tu kita orang tak habar dekat budak perempuan ni. Yang perempuan dekat situ ada 4 orang. Kita orang tak bagi tahu dia orang yang kita orang nampak begitu, tapi kita orang belah, cakap jom belah. Sebab kita tak nak keruhkan keadaan. Biar yang kita nampak tu biar lepas lah. And then aku ingat perempuan sebelah aku nampak. So aku cakap sebab dia dengan kawan lelaki aku tu dia orang punya relationship sebagai sibling lah. So aku bagi tahu dia, tadi adik kau nampak dengan aku sekali begitu. Lepas tu aku tanya adik dia cakap, aku tak nampak pun. Lepas tu aku cakap, habis aku nampak seorang ke? Lepas tu cakap, okay, sebenarnya orang lelaki saja yang nampak benda tu. Aku pun curious why. Lepas tu yang kita dah belah, okay, kita dah belah naik kereta, kita pack barang apa yang kita dah buat keluar tadi untuk ambil gambar everything kan. Kita orang habis semalam tu pada pukul 10. Benda ni lagi aku ekstrim sikit dia kacau. Kita orang dah sampai ke apartmen tu, kita perasan sebelah kita orang tu ada 2 ke 3 biji kereta. So dah sampai ke dalam apartmen tu, kita orang dah naik atas, kita orang buka pintu. Boom. Balcony rumah terbuka, TV terbuka, and laptop terbuka. Sedangkan semua nampak kejadian sebelum kita orang pergi tu. Kejadian TV tu sebenarnya tertutup, laptop pun tertutup, balcony tertutup dan tirai pun tertutup. Semua nampak sebab kita orang gerak sekali. So jadi bila kita dah masuk dalam rumah tu balik, benda tu jadi. And then aku curious, aku tanyalah, siapa buka balcony ni? Bukan dah tutup ke? Siapa buka laptop dengan TV? TV bukan just laptop bukan just buka macam tu je. Dia terbuka macam tu, just nampak siap ada gambar lagi dekat TV tu. And then kita macam tak sedar hati lah. Lepas tu kita orang cakap, okay, buat tak tahu je, kita settlekan benda ni. Kita jangan ambil tahu. Sebab bila kita ambil tahu benda ni, siap-siap malam ni kita akan cabut lari tau. So kita buat tak layan. So bila buat tak layan tu, okay lah, semua decide untuk lepak dekat ruang tamu ramai-ramai. So kita lepak dekat ruang tamu ramai-ramai. Masa tu kita borak sampai pukul 11 ke 12. Okay, semua dah masuk tidur. Esok tu bangun pagi aku masih main blow lah benda tu. Macam benda yang jadi malam tu kan, macam betul ke benda tu? Sebab aku tak pernah rasa benda-benda mistik yang teruk macam tu lah. Bagi aku teruk lah obviously, sebab aku tak pernah kena benda-benda mistik tu. Itu first dalam hidup aku pernah kacau yang macam tu. And then okay, balik tu kita naik kereta, kita dah balik, semua dah lupakan lah. Tapi tiba ada satu kat tempat tu, kita orang aku buka Twitter masa tu. Kebetulan benda ni it's happen secara kebetulan. Okay, aku buka Twitter masa tu. Aku slide. Lepas tu aku baca nama tempat, ada orang post kisah seram. Nama tempat yang kita duduk tu sebenarnya tempat berhantu. Batutlah macam aku rasa macam lepas pada kena kacau tu aku sepelik tau. Lepas tu aku screenshot benda tu, aku hantar dalam grup dekat Telegram. Sebab kita orang ada buat grup kat Telegram. Cakap, guys, sebenarnya tempat yang kita sewa tu tempat seram guys. Tapi kita orang tak tahu, kita tak buat research. Sebab kita orang macam kita orang nak pergi tu just nak enjoy. Kita orang tak fikir pun masa benda tu. So aku rasa macam shit, aku bawa dia orang ke salah tempat. Actually sebab kita orang terlalu ramai untuk sewa rumah kecil. So apartment tu ialah kita ada choice untuk sewa kat apartment tu kan. And then aku rasa ya Allah, sangat bersalah. Masa kita orang nak hantar dia orang satu-satu ke rumah tu, dia orang rasa macam yelah takut lah sikit. Sebab dia dah jadi kejadian macam tu kan. Tapi Alhamdulillah lah, tak terlalu heavy pada malam tu. Dia just tunjuk yang aku cakap tadi, yang berbulu tu, and then just kacau macam tu. Alhamdulillah sebab dia tak ada kerasukan atau apa-apa benda yang buruk yang kita tak ingin berlaku. Tapi aku rasa macam sebelum pengajaran bagi aku lah, sebelum aku nak pergi travel ataupun aku nak menginap tempat-tempat yang macam tu, which is natural kita tahu kadang tempat tu
ada yang orang tak duduk, ada yang orang duduk. And kita kena buat research dulu. Kita jangan main pergi je macam aku buat. Sebab aku fikir okay, kita pergi nak relaxation, kita nak tenang-tenang, tempat best, tempat sejuk sebab ada waterfall apa semua. Okay, lepas pada tu aku dah cakap okay, lepas ni kita kena prepare sebelum kita nak pergi ke satu tempat tu, supaya kita tak ada jadi perkara yang tak diingini berlaku as soon akan datang kalau kita nak pergi ke tempat-tempat macam tu lah. So aku rasa some of my friend macam kind of phobia lah masa tu. Macam ada yang nak balik, kita hantar masa pukul 11 kita orang sampai rumah. Sebab sebelum tu kita ada pergi lepak kat Bukit Ampang je. Kita nak bagi tenang semua, tak nak semua fikir benda tu, tak nak semua stress. And then lepas kita lepak kat Bukit Ampang, kita hantar semua balik semua. Lepas tu habis cerita tu. Tapi benda tu bermain dalam kepala otak aku seminggu tau. Sebab aku tak pernah kena yang macam tu. And lepas tu aku pergi hantar pula yang pasal Twitter, tempat yang kita duduk tu sebenarnya berhantu actually. So aku macam okay, seminggu tu aku habiskan benda tu, aku tak nak stress. After seminggu tu semua alhamdulillah recover. Okay nah, so pengajaran dia aku dah cakap dah tadi ya, pengajaran kita kena buat research tentang certain tempat yang kita nak pergi, which is mostly dalam hutan tau. Dalam hutan tu sangat-sangat bahaya. Sebab Fraser Hill, jalan kita nak pergi ke Fraser Hill tu sangat-sangat sempit. Bila kita start pergi pukul 6, dah sampai pukul 6 situ sangat-sangat gelap. Sebab dia dalam hutan dia macam tertutup kan. So kawan aku terkejut sikit. And then bila dah sampai dekat satu tempat Fraser Hill tu, aku rasa meremang. Sialah buka pintu ni. Lepas tu dah sampai kat satu tempat tu, aku macam okay lah, tak ada apa lagi nak buat. So itulah kisah seram aku. Tak adalah nak kata 100% seram, tapi take it macam ambil sebagai pengajaran lah. Sebelum lepas ni lah, sebab kita nak pergi travel mana-mana. Okay, itu je kisah seram aku untuk kali ni. Untuk kali ni macam ada lagi tu, InsyaAllah kalau ada lagi kita akan share lagi dalam video aku untuk kali ni. And thank you for watching my video, and don't forget to subscribe and like my video. Okay, bye, see you for the next video.